Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada semester 8 ingin membentangkan isi-isi penting dalam tajuk Qiyas al-Ghaib ala Ash-Shahid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Azim binti Uthman bernombor matrik 056005 ingin menjelaskan tentang pengukuran ketidakhadiran terhadap saksi. Di mana isi penting yang pertama adalah memberikan pertimbangan satu perkara kepada yang lain atas penyertaan mereka dalam usaha beliau. Dalam pengertian ini, ia adalah konsep perundangan yang datang. Yang kedua, isi penting yang kedua adalah satu cara untuk mendapatkan keputusan undang-undang praktikal daripada sumber yang dipertimbangkan. Seterusnya, berpindah ke bidang ilmu kalam untuk menjadi jalan pembuktian ketentuan akidah yang berkaitan dengan Tuhan Yang Maha Esa serta sifat-sifat dan perbuatannya. Dan yang terakhir adalah kehadiran analog dalam penonton realiti. Untuk yang kedua ialah ia membawanya lebih dekat dengan sifat penyelidikan lisan. Isi penting yang pertama adalah antara saksi dan tidak hadir terdapat persamaan dari segi fakta, bukti, syarat ataupun sebab. Seterusnya, analogi antara yang tidak hadir dan saksi tanpa soal siasat pemungut di antara mereka sama sekali. Mu'tazilah yang terkenal dengan kesaksamaan mereka mengambilnya berkenaan dengan perbuatan Tuhan Yang Maha Esa tanpa sifat-sifatnya dalam kalimat, maka mereka menilai kejadiannya dan membebankannya kepadanya menurut peraturan peningkatan manusia dan kekufuran Al-Mu'tazilah menyimpulkan bahawa Dia Yang Maha Tinggi mampu dengan berkata, adapun apa yang menunjukkan bahawa kesahihan kata kerja itu menunjukkan bahawa Dia mampu. Maka saya lihat dalam dua ayat adalah jelas bahawa Dia menggunakan analogi yang tidak hadir pada saksi dengan bukti yang komprehensif. Dia juga menggunakannya untuk membuktikan bahawa Yang Maha Tinggi Maha Mengetahui. Dan Dia tidak berpuas hati dengan itu, tetapi Dia menjawab kepada mereka yang membantahnya menggunakannya. Ia juga digunakan untuk membuktikan kualiti hidup. Adapun Al-Amidi yang merupakan fundamentalis yang mempertahankan analogi dalam bidang ketetapan praktikal, dia percaya bahawa tidak ada pergantungan padanya dalam penyiasatan teologi dan dia menjelaskannya dalam bentuk perundangan yang terkenal. Asy'ari secara umum apabila mereka membandingkan yang tidak hadir dengan yang disaksikan dalam bidang sifat, mereka cuba mencari generalisasi untuk itu dan mereka berkata fakta atau definisi dan bukti, syarat dan sebab mesti mengusir saksi dan orang yang tidak hadir dan mensyaratkan dalam keadaan tidak hadir apa yang mereka perlukan pada saksi dari segi ketetapan yang sementara dan yang diberitahu. Al-Isfarani Al-Asy'ari pergi ke bahawa dua perkara yang terbukti berkolerasi dalam saksi. Perlu ia berkolerasi secara tidak hadir, ia tidak dianggap dalam yang menyeluruh. Kemudian dia berpaling kepada kritikan mereka dengan berkata, adapun jamak dengan had telah ditetapkan bahawa had ulama' adalah yang dilaksanakan dengan ilmu. Dan telah terbukti bahawa nama dunia bersatu dalam ketiadaan dan yang disaksikan, maka tidak perlu analogi dengan saksi dan mempertimbangkannya. Dan ini sehubungan dengan itu, ucapan itu dalam sebab dan syarat bertambah dalam masalah yang lain, iaitu kemungkinan ulama' dalam saksi itu dibenarkan dengan ilmu atau disyaratkan olehnya kerana ia boleh dan makna ini tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syahsana Amira binti Muhammad Nur, nombor matrik 056296. يشكل الآمدي في القيامة هذا القياس أما الطريقة الإسفرايني في قياس الغائب على الشاهد بمجرد التلاميذ أو التشابه في حصول ولو لم يتحقق جمع فيلتمه
yalzimuhu 'alaiha ay yakunu al-bari'. Okey, al-amdi ni dia membentuk nilai ukuran ini. Adapun kaedah isfari ini mengukur ketidakhadiran terhadap saksi dengan semata-mata seiring atau persamaan dalam memperoleh. Walaupun seseorang pemungut tidak tercapai, yakni maka ia mesti menjadi pencipta. Seterusnya al-nukidu al-mutakallimin lihaz al-qiyas. Wahidun al-wahid fi Ibnu Hazim az-Zari يندد بكل من الأشاعرة والمعتزلة لخضوعهم لهذا القياس الغريب في مجال الأفعال وأولئك في الصفات الإلهية. Ibnu Hazmi al-Dari mengecam kedua Asy'ariyah dan Mu'tazilah kerana tunduk kepada analogi yang aneh dalam bidang tindakan dan sifat-sifat ketuhanan. Wahakaza يكشف الرجال فساد الأصل الذي يقوم عليه هذا القياس سواء طباق فيما يتصل بأفعال الله أو بصفاته ألا وهو تطابق الاعتبارات الإنسانية على الله subhanahu. Oleh itu, lelaki itu mendedahkan kerosakan prinsip yang menjadi asas analogi itu, sama ada digunakan berkaitan dengan tindakan Tuhan atau sifat-sifatnya. Ia adalah penerapan pertimbangan manusia kepada Tuhan yang Maha Esa. Seterusnya, kama najidu Ibnu Rushdi al-Fiqhiyah al-Filosofi yahdidu mawqifatuhu fi hisamu min haza al-qiyas wa yattakhizu min rifaduhu lahu asasan limaha walatihi at-tawfiqi baina al-aqli wal ad-din mutamasakan daiman. Okey, kami juga mendapati iaitu Ibnu Rushdi, ahli fiqh, ahli falsafah, mentakrifkan pendiriannya dalam mentakrifkan analogi ini, dan dia mengambil penolakannya sebagai asas untuk percubaannya untuk mendamaikan akal dan agama, sentiasa berpegang kepadanya. Seterusnya yang ketiga, wa amma fi al-wasitu al-kalami at-taqlidi fayabidu an al-qauma al-akhazu يشعرون بضعفه ويضيقون به زرعا. فمن المعتزلة نجد القاضي عبد الجبار يعتمد عليه أحيانا كما سبق من الأسمالة ولكنه ينكر على المعتزلة والبغداديين استقدمهم إسمالة من الشاهد في القول بأصله وقد لاحظوا الجويني المعتزلة البصرة فإنهم قد نقدوا هذه الدلالة في القواعد من العقائد. Bagi lingkungan pertuturan tradisional pula, nampaknya orang ramai pula merasai kelemahannya dan muak dengannya. Di kalangan Mu'tazilah, kita dapati Hakim Abdul Jabbar kadang-kadang dia bergantung kepadanya, seperti contoh yang disebutkan sebelumnya, tetapi ini menafikan Mu'tazilah Baghdadi menggunakan contoh daripada saksi dalam mengatakan yang terbaik. Dan Al-Juwaini menyatakan bahawa Mu'tazilah Tazilid Basrah, yakni mereka telah bercanggah dengan petunjuk ini dalam peraturan kepercayaan. Sekian itu saja daripada saya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ina Sofia binti Rusaini, bernombor metrik 056109. Jadi saya akan sambung dalam topik kritikan al-mutakallimin terhadap qiyas. Jadi menurut al-Asy'ari, al-Amidi menyedari bahawa mereka pun tak menolak bukti ini dalam mazhab mereka, dan mereka sebenarnya berada di tengah-tengah, sama ada nak terima kadang-kadang dan kadang-kadang pun mereka mengabaikan pada masalah ini. Kemudian kritikan mereka terhadap qiyas ini dan serangan mereka ke atasnya semakin meningkat sehingga masalah itu berakhir dengan al-Amidi menolak qiyas itu sepenuhnya, dan mereka memang tak bergantung kepadanya dalam mana-mana isu lisan utama. Dan bagi memperincikan ringkasan ini, Asy'ariyah mengatakan di dalam kitab Al-Lumah bergantung kepada dalil ini dalam membuktikan sifat ilmu berdasarkan fakta bahawa setiap ulama dikurniakan ilmu, dan dalam analogi ini al-ghaib al-syahid adalah dengan sebab illah itu, tetapi dia menolaknya dalam isu perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Baqillani dia serupa dengan Asy'ariyah oleh kerana dia bergantung pada keterangan ini, terutamanya jika menggabungkan antara al-ghaib dan syahid itu pada sudut illah dan dalil.
Okey, adapun Abdul Qahir Al-Baghdadi, beliau bergantung kepada qiyas sebagai cara untuk membuktikan sifat-sifat, dan beliau menolak pergantungan Mu'tazilah kepadanya dalam kebijaksanaan alasan tanzul kehendak ilahi. Manakala apabila Al-Juwayni datang, dia menafikan Al-Ghaib Al-Syahid ini dan mengatakan bahawa ia tidak mempunyai asas. Tetapi Asy'ariyah mendapati Al-Juwayni dari sudut pandang yang digunakan bergantung kepada qiyas ini dalam masalah yang tertentu. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Nurul Wahidah binti Khairuddin 055082. Baiklah, kita akan teruskan tentang pendapat Al-Mutakallimun dalam Qiyasul Ghaib ala Syahid. Ulama kelima ialah Imam Al-Ghazali. Imam Ghazali ada menghuraikan kritikannya terhadap qiyas ini dalam kitabnya Mi'yarul Ilmi. Idza qara qiyasu tamthil wa qala annahu huwa alladhi yasmihu al-mutakallimun raddul ghaib ila syahid. Dalam kitab ini, beliau menyebutkan tentang qiyasu tamthil dan menurutnya ini adalah apa yang telah disebutkan oleh para mutakallimun, yakni raddul ghaib ila syahid. Wa yaqulu innahu yaqumu ala tahaqqaq jami'u bainahuma, dan menurutnya juga ia adalah berdasarkan penyiasatan yang komprehensif di antara keduanya. Fa-idzan la khaira fi raddil ghaib ila syahid illa bi syartin mata tahaqqaqa saqata atharu syahidil muayyan. Imam Ghazali menyatakan tidak ada kebaikan untuk mengembalikan yang ghaib kepada yang boleh nampak, melainkan dengan syarat apabila ia telah ditetapkan kesan daripada yang boleh nampak itu adalah hilang. Wa yaqulu al-Ghazali aidan a'yanu syawahid tashtamilu ala sifatin khafiyah falidhalika yajibu itrah syahid muayyan. Perkara yang boleh nampak itu adalah termasuk dengan sifat-sifat tersembunyi, maka apa yang boleh nampak yang khusus itu mesti dibuang. وبعد أن يفيض الغزالي في بيان وجوه النقد التي يأخذها على هذا القياس يقول. Selepas Al-Ghazali menghuraikan aspek kritikan yang beliau ambil dalam qiyas ini, beliau berkata, هذا كله في إبطال التمثيل في العقليات. Ini semua adalah dalam membatalkan at-tamthil dalam perkara aqliyat. فأما في الفقهيات فالجزء المعين يجوز أن ينقل حكمه إلى جزء آخر باشتراك ما في وصف إذا دل عليه دليل. Adapun dalam perkara fiqhiyat, bahagian tertentu boleh memindahkan hukumnya ke atas bahagian yang lain kerana mereka berdua ini berkongsi penerangan ataupun sifat yang sama, dan sekiranya terdapat dalil yang boleh menunjukkan persamaan tersebut. Seterusnya ialah Ibn Tumat. وقد انتقد ابن تومة أيضا هذا القياس بجميع صوره لدى الأشاعرة والمعتزلة على السواء، وحرم على التفرقة الدائمة بين عالم الغيب وعالم الشهادة، ولعله تأثر في ذلك بالغزالي. Ibn Tumat ada juga mengkritik tentang qiyas ini dalam semua bentuknya, seperti mana ada dalam kalangan Asy'ariyah dan Mu'tazilah, dan beliau juga melarang perbezaan yang kekal antara perkara yang gaib dan perkara yang boleh dinampak, dan berkemungkinan perkara ini adalah disebabkan pengaruh Al-Ghazali. Yang ketujuh ialah Asy-Syahrastani. ثم جاء الشهرستاني فذكر أن الأشاعرة وسائر الصفاتية يأخذون بهذا الاستدلال ولم يحدد له موقفا خاصا وإن كانت عبارته تدل على عدم الرضا عنه. Kemudian Asy-Syahrastani datang dan menyebut bahawa Asy'ariyah dan kumpulan sifatiyah yang lain mengambil istidlal ini, dan beliau tidak menyatakan kedudukan yang khusus tentang qiyasul ghaib ala syahid ini, walaupun ungkapannya itu ada menunjukkan ketidakpuasan hati terhadapnya. Seterusnya ialah Ar-Razi. وأما الرازي فنجده في أساس تقديس يرفض هذا القياس في وضوحه ويقرر أن معرفة الله تعالى وصفاته على خلاف الحكم الحسي، ولكنه لم يصل القول في نقده كما فعل الآمدي بعده. Adapun pada pendapat Ar-Razi, kita dapati dalam kitabnya Asasul Taqdis menolak qiyas ini dan dengan jelas dan menyatakan
ma'rifatillahi ta'ala dan sifat-sifatnya adalah bertentangan dengan penilaian orang yang berakal. Tetapi Imam Ar-Razi tidak memperincikan kata-kata ini dalam kritikannya sebagaimana yang dilakukan oleh Al-Amidi. Kesimpulannya, wa min hadha yattadih anna al-ittijah qad istamara fi tazayid nahwa takhlis min hadhihi as-sighat al-istidlaliyah allati la tunasibu mawdu' ad-dirasah fil muhuf al-kalamiyah. Dari sini jelas menunjukkan bahawa trend terus meningkat ke arah menyingkirkan formula inferensi yang tidak sesuai dengan subjek kajian dalam perbahasan ilmu kalam. Wa rubbama kanat akbar hamlah 'alayha hiya tilka allati shanha Ibn Taymiyah fil 'adid min kutubihi haitsu iqtirah al-i'timad badalan minha. Mungkin yang terbesar adalah yang dilakukan oleh Ibn Taymiyah dalam banyak kitab-kitabnya di mana dia mencadangkan yang sebaliknya. على ما أسماه القياس الأولى لا قياس التمثيل الذي هو قياس الفقه ولا قياس الشمول الذي هو في نظره قياس الغائب على الشاهد. Di mana dia mencadangkan yang sebaliknya bergantung kepada apa yang disebutkannya sebagai qiyasul ula dan bukannya qiyasul tamthil yang merupakan qiyasul fiqhiyah. Mahupun bukannya qiyasul syumul yakni inklusif yang pada pandangannya adalah qiyasul ghaib ala syahid. Sekian.